Lillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada DJ Wadi. Alhamdulillah, di petang Jumaat yang mulia ini, hari Jumaat, hari ilmu yang diisytiharkan oleh kerajaan, dapat kita menyambung kembali slot talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah. Edisi Jawinya muka surat 2 baris keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bermula segala rukun Islam itu 5. Jadi dalam kitab Safinatun Najah memulai pembicaraan berkaitan dengan rukun Islam 5 perkara, kemudian disusuli dengan rukun iman 6 perkara. Kemudian selok-selok yang terdahulu, saya membicarakan berkaitan dengan takrifan, definisi Islam dan juga definisi takrifan iman terlebih dahulu. Walaupun dalam kitab Safinatun Najahnya tidak didatangkan dia punya definisi. Tapi kita, oleh kerana kitab Safinatun Najah kitab kecil, kitab Safinatun Najah ni dijadikan sebagai tapak lah. Sebagai tapak untuk membicarakan satu-satu tajuk secara tersusun. Jadi, nak bicara satu-satu tajuk secara tersusun, kena ada kitab. Maknanya, kalau kitab tu kecil, huraiannya tak panjang, tapi dia punya tajuknya tersusun. Kalau kitab tu kitab yang besar, jadi huraiannya lebih panjang. Jadi walaupun kitab kecil, tapi kita nak ambil tajuk yang tersusun. Cuma huraiannya kena tambahlah. Sebagaimana yang saya sebut, slot yang terdahulunya saya pernah sebut, hak rojokan sayanya pada membicarakan berkaitan dengan definisi Islam, definisi iman, takrifan dia. Dan satu laginya definisi ihsan. Saya berpandukan kepada kitab Faridatul Faraid dan juga kitab Al-Misbahul Munir. Jadi kepada sidang pendengar Mani FM yang kalaulah ada kitab Faridatul Faraid, ada kitab Al-Misbahul Munir, bolehlah tengok definisi Islam, iman dan ihsan dalam kitab tersebut. Tapi saya tidaklah membaca definisi dalam kitab Faridatul Faraid dan Al-Misbahul Munir secara terperinci. Saya cuma ambil maksud sahaja. Jadi hak selok yang terdahulu saya sudah datangkan definisi Islam, definisi iman dan definisi ihsan. Kemudian saya pergi kepada rukun Islam yang 5 perkara. Ada rukun asas dan rukun iman yang 6 perkara. Ada rukun asas. Jadi antara definisi Islam dengan rukun asas kepada Islam, iaitu rukun yang pertama, 2 kalimah syahadah, antara definisi dengan rukun Islam yang pertama yang menjadi asas, dia jadi selaras. Begitu juga takrifan iman. Takrifan iman
dengan rukun asas iman, iaitu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Jadi antara takrifan iman dengan rukun iman yang asas tadi, dia akan jadi selarah. Jadi sini saya sebut cara ringkas lah. Sebut cara ringkas. Definisi Islam terima secara zahir akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman, percaya hati akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu laginya ihsan ni, tunaikan, kerjakan, laksanakan perkara agama yang sebagai orang Islam terima zahir, sebagai orang yang beriman terima hati. Itu ihsan. Tapi sebelum pergi pada ihsan, saya nak fokus dahulu permulaannya, definisi Islam, definisi iman serta dengan rukun asas kepada Islam, 2 kalimah syahadah, rukun asas kepada iman, beriman dengan Allah, rukun yang pertama, dan beriman dengan Rasul, rukun yang keempat. Jadi Islam ni terima secara zahir. Kalau kata Rasul bawa cerita berkaitan dengan bab ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, terima. Rasul bawa berkaitan dengan muamalah, munakahat, janayat, hudud, qisas, takzir, sebagai orang Islam terima. Terima secara zahir. Yang mana asasnya adalah 2 kalimah syahadah. Jadi syahadah yang pertama, penyaksian kita tiada Tuhan melainkan Allah. Syahadah yang kedua, penyaksian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apabila kita sudah menyaksi bahawa Allah Ta'ala jua Tuhan kita, kemudian Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa perkara agama kepada manusia. Dengan agama ni tadi akan menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Jadi kita yang bersyahadah, penyaksian seumpama tu, Allah Ta'ala jua Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka perkara yang Nabi SAW bawa, kita akan terima. Kita tidak ada pilihan. Sebab apa? Sebab penyaksian kita, Allah Ta'ala jua Tuhan kita. Maka kena terimalah segala perkara yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni fardu takdir. Fardu takdir. Ada 2 Tuhan. Fardu takdir ada 2 Tuhan. Ini mustahil. Jadi, satu Tuhan menetapkan satu-satu perkara, satu-satu hukum. Kita masih lagi ada pilihan. Kita tengok pada Tuhan yang kedua. Hukumnya macam mana? Yang mana takut hak lebih kita mudah sikit ke nak terima. Kita tengok pada Tuhan yang kedua. Mana kita masih lagi ada pilihan nak terima hukum daripada Tuhan yang pertama, nak menerima hukum daripada Tuhan yang kedua. Tapi syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian kita, Allah Ta'ala jua Tuhan kita. Jadi ketetapan hukum yang datang daripada Allah, kita tak ada pilihan. Kita kena terima bulat-bulat. Tak ada pilihan. Sebab apa? Sebab hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Bandingan beginilah, buat bandingan. Tempat kerja kita ni, ada seorang bos. Seorang lah bos biasa tau. Apa-apa ketetapan dia, kita tak ada pilihan. Selagi kita bekerja di tempat tu, tak ada pilihan. Kalau ada 2 bos, ada tak kerja 2 bos? Tak tahulah. Ni kita reka je lah. Kita reka je. Kalau ada 2 bos, dua tocu panggil. Taucu ke apa? Tocu ke taucu? Tocu. Kalau taucu tu hok makan. Jadi ada tocu ni bahasa apa?
Tocu bahasa Cina kot. Macam sini. Oh. Wallahualam. Oh. Jadi ada 2 tocu. Tocu ni payah sungguhlah. Tak belagang dengan kita. Kita pun minta dengan bawah atas. Saya nak ikut tocu lain. Boleh je sebab kita masih lagi ada pilihan. Dan kita tak selesa dengan satu tocu, satu ketua. Kalau tak selesa, tak boleh nak kerja dengan dia. Kita minta dengan bawah atas sekali. Saya nak tukar pada tocu yang kedua. Mana ada pilihan sebab ada 2 tocu. Tapi kalau ada satu tocu je, tak ada. Melainkan keluar daripada tempat kerja tu. Gitu je. Samalah sekarang ni, penyaksian kita, Allah Ta'ala jua Tuhan kita. Jadi kita tidak ada pilihan. Kita kena terima segala ketetapan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melainkan kita keluar daripada bumi Allah. Keluar daripada bernaung di bawah langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergi cari bumi lain. Duduk di bawah langit lain. Barulah kita ada pilihan. Carilah Tuhan lain. Tapi maknanya, kita tak boleh nak keluar daripada bumi dan langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penyaksian kita hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan. Kita kena terima bulat-bulat segala perkara yang ditetapkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab munakahat, dalam bab janayat. Janayat ni dalam bab hudud, dalam bab ta'zir, qisas, dalam bab ta'zir. Itu semua adalah hukum yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, yang diwahyukan daripada Allah melalui malaikat Jibril, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Jadi dengan rukun asas Islam 2 kalimah syahadah, takrifan Islam terima segala ketetapan Allah selari. Kemudian yang saya sebut tadi berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Perkara yang Nabi bawa bukan hanya perkara yang hak zahir, itu pekoh. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat itu bahagian pekoh. Perkara yang dibawa termasuk perkara i'tikad kepada perkara yang gaib, macam sebut dah minggu lepas. Termasuk Nabi SAW bawa cerita berkaitan dengan kewujudan malaikat. Jelas tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Jelas tercatat dalam Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai orang Islam, kita kena terima zahir akan kewujudan malaikat. Macam sebut dah minggu lepas kan. Malaikat kalau kita tengok-tengok itu duduk di rukun iman, di rukun Islam. Tak ada sebut malaikat. Di rukun Islam, malaikat tu terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Terkandung 2 kalimah syahadah. Bahkan kalau kita tengok kepada rukun Islam yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sembahyang, zakat, puasa, haji. Ibadah sahaja. Muamalahnya tidak di mana? Munakahatnya di mana? Janayatnya di mana? Di dalam 2 kalimah syahadah. Di dalam 2 kalimah syahadah. Jadi, terima kewujudan malaikat. Terima berlakunya qiyamah. Terima zahir akan dihidupkan kembali. Terima zahir akan mahsyar. Akan titiang sirat. Akan syurga. Akan neraka. Terima cara zahir. Hak percaya hati itu pergi kepada bahagian iman. Sekarang kita bicara Islam. Terima cara zahir. Hak terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama, yang menjadi asas kepada rukun Islam yang 5. Jadi makna kalau seseorang secara zahir menafikan berlakunya qiyamah, seseorang secara zahir, secara percakapan menafikan akan dihidupkan kembali, maka batal Islam dia, sebab dia tidak terima perkara agama yang diberdatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Ni kena faham molek sini ni. Sebab tu kalau tak faham ni timbul ni. Ditimbul, dinapak rukun Islam, dinapak sembahyang, zakat, puasa, haji. Maka dia berkata,
Saya ni tambah banyak-banyak cerita lah. Saya hanya nak terima dan nak beramal dengan yang terkandung di dalam rukun Islam. Hak ni napaknya mana? Dia napak rukun yang kedua sampai rukun yang kelima. Rukun syahadah, dia tak napak situ. Dia napak yang kedua, sembahyang, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Yang kelima, mengerjakan haji. Jadi dia kata, saya hanya nak terima dan nak beramal dengan apa yang terkandung di dalam rukun Islam. Maknanya sembahyang, zakat, puasa, haji sahaja dia kata. Maksud di sini, terkadang dia tak mahu bicara berkaitan dengan hukum hudud, hukum qisas yang sebagaimana hukum sembahyang puasa terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Hukum hudud, hukum qisas pun sama juga terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kerana tak faham apa dia definisi Islam dan apa dia pengertian rukun asas, iaitu 2 kalimah syahadah. Jadi dia pun kata, saya hanya nak terima dan beramal dengan apa yang terkandung di dalam rukun Islam. Dia tak faham apa dia takrifan Islam dan dia tak faham apakah dia pengertian 2 kalimah syahadah. Jadi kalau kita nak perakak balik, kalau cakap seumpama ni, jadi kamu nak beramal dengan sembahyang, zakat, puasa, haji je lah. Yelah, sebab itu sahaja yang terkandung di dalam rukun Islam. Lepas tu, macam mana dengan nikah kahwin? Ada tak rukun Islam nikah kahwin? Kenapa kamu berkahwin? Kena kira gitu pula. Kalau kata dalam bab hukum muamalah, ada tak rukun Islam muamalah? Secara zahirnya, tak ada. Lepas tu, kamu nak bermuamalah macam mana? Kemudian, kamu berkahwin. Tapi dalam rukun Islam, tak ada munakah, tak ada berkahwin. Kenapa kamu berkahwin? Tak usah berkahwin lah. Setakat nak boleh anak, tanpa berkahwin, binatang pun boleh anak. Ni. Kalau kita nak tanya balik, dia tak faham. Dia semua tu sama ada ibadah ke, muamalah ke, munakat ke, janayat ke, dan termasuk bab akidah tadi, terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama, yang mana orang kafir nak masuk Islam, bukan mula di semayang, bukan mula di zakat, bukan mula di puasa, bukan mula di haji. Mula di mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap sahaja, kamu sudah jadi orang Islam. Sembahyangnya belum. Zakat, puasa, hajinya belum. Kenapa 2 kalimah syahadah tu yang menjadi syarat untuk sah seseorang sebagai orang Islam? Sebab Islam ni terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Jadi apabila kita memahami 2 kalimah syahadah, kita akan terima segala ketetapan yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Sama dalam bab i'tikad ke perkara gaib, sama ada dalam bab ibadah ke, bab muamalah ke, bab munakahat ke, bab janayat. Kita akan terima sekalian. Sebab apa? Sebab syahadah kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala jua Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena macam sebut selok tu dah kena duduk molek. Sebab satu-satu ni mungkinlah ada yang merasakan agak tajuk ni berat sikit. Yelah, dalam belajar ni ada hak berat, ada hak ringan. Macam orang duduk sekolah tu lah. Orang duduk sekolah tu kan. Sekolah tu, budak-budak sekolah, ada hak berat, ada hak ringan. Hak berat tu terpaksa kena ada tuition. Gitulah. Biasalah dalam belajar ni. Jadi nak senang je, lah, adalah. Cuma kadang-kadang berat sikit tu kerana kita tak pernah dengar. Cuma insya-Allah walaupun kita tak pernah dengar secara huraian satu-satu, tapi bila cerita hak berkaitan dengan syahadah, berkaitan dengan Islam, insya-Allah tak lari daripada apa yang kita faham. Bila cerita, yelah, memanglah orang kafir nak masuk Islam bukan bicara bab semayang, bukan bicara bab zakat. Bukan kata awak masuk Islam, sanggup tak awak semayang?
Sanggup tak awak nak mulakan zakat takut kedekut gang? Tak bicara. Sekarang ni awak mengucap dulu. Tu. Barulah cerita awak kena semayang, awak kena bayar zakat. Baru cerita kemudian. Mana nak saya kita dah tanya dia. Awak sanggup tak nak berpuasa Ramadan? Lapar tu daripada pagi sampai ke petang. Tak bicara. Bicaranya apa? Awak nak masuk Islam? Okey, mari. Awak mengucap 2 kalimah syahadah. Hati. Sebab apa? Sebab itulah asas kepada Islam. Rukun yang pertama tu menjadi rukun asas kepada Islam. InsyaAllah saya akan ceritalah macam mana pula didatangkan rukun yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Puasa, zakat, sembahyang, zakat, puasa, haji sahaja dalam bab ibadah. Kenapa tidak ada bab muamalah? Kenapa tidak ada bab munakahat? Kenapa tidak ada bab jalan? InsyaAllah saya akan cerita. Itu mana kena satu-satu. Jadi sekarang ni, Islamnya terima. Beramalnya, apa dia beramal? Mendirikan sembahyang. Beramalnya apa? Mengeluarkan zakat. Beramalnya apa? Berpuasa dan mengerjakan haji. Itu pergi kepada ihsan. Nanti insyaAllah saya akan bicara nanti bab ihsan. Cuma di situ mungkin kita kena ada catatan sedikit lah. Sebab bila sebut kata rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa, mengerjakan haji. Semua itu adalah melaksanakan, bukan menerima. Adapun saya sebut tadi, definisi Islam adalah terima. Laksana bahagian ihsan. Tapi kalau tengok kepada zahir rukun Islamnya, bukan terima, laksana, buat. Mengucap, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Itu nanti saya akan bicara. Saya akan bicara. Sebab apa? Sebab kalaulah mendirikan sembahyang itu rukun Islam, mengeluarkan zakat itu rukun Islam, berpuasa itu rukun Islam, mengerjakan haji rukun Islam. Rukun ni kita fahamlah. Kalau terkurang satu rukun, maka terbatal. Macam rukun wuduk. Terkurang satu rukun, tak ada lah wuduknya. Rukun sembahyang. Terkurang satu rukun, tak ada lah sembahyangnya. Jadi kalaulah mendirikan sembahyang itu rukun Islam, kalau mengeluarkan zakat itu rukun Islam, terkurang satu, maka batal lah Islamnya. Adakah orang yang tidak sembahyang batal Islam? Tidak. Adakah orang yang kedekut daripada mengeluarkan zakat batal Islam? Tidak. Adakah orang yang ponteng puasa Ramadan batal Islam? Tidak. Dah kata rukun Islam berpuasa. Tu kata kena satu-satu kena duduk molek. Kita mengaji ni dalam selok talaki Safinatun Najah ni, kita mengaji ilmu tahap orang dewasa lah. Tahap orang dewasa. Hak ngaji ngapa-ngapa tu tahap budak-budak. Ya ilmu kita ni biarlah naik satu tahap lah. Jadi kalau kita memahami rukun Islam tu adalah mendirikan sembahyang, tidak ada satu rukun, maka terbatal Islam. Jelas nyata. Orang yang tidak sembahyang ditetap orang Islam, maka boleh berkahwin dengan dia. Ke orang yang meninggalkan sembahyang tak boleh berkahwin? Berkahwin. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Kalau dia sudah murtad, kafir, tak boleh berkahwin. Sampai masa orang yang tinggal sembahyang tadi mati, macam mana jenazah dia? Dibuang begitu saja? Tidak. Kewajipan fardu kifayah atas orang yang hidup, memandikan, mengkapankan, mengsembahyangkan dan mengkebumikan. Kenapa? Dia orang Islam. Orang Islam apa dia tidak mendirikan sembahyang? Zakat pun dia kedekut. Bulan Ramadan pun dia tidak berpuasa. Dah kata itu semua rukun Islam. Kena faham molek. Di Islam adalah terima. Maka rukun dia pun terima juga. Nanti saya akan bicara apabila masuk pada bicara rukun. Jadi, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji, dia akan pergi kepada bahagian ihsan. Bahagian ketiga. Jadi Islam terima
akan segala perkara agama yang datang dari Allah. Dengan bahawa terima kewajipan sembah, jangan engkar. Terima kewajipan zakat, jangan engkar. Terima kewajipan berpuasa, jangan engkar. Terima kewajipan haji bagi orang yang berkemampuan, jangan engkar. Itu orang Islam. Sampai masa dia tidak mendirikan sembahyang, dia orang Islam, tetapi orang Islam yang derhaka kepada Allah, yang tidak ada ihsan. Sampai masa dia kedekut daripada mengeluarkan zakat. Dia kedekut daripada mengeluarkan zakat. Dia masih lagi orang Islam. Tetapi orang Islam yang tidak ada ihsan, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan dia engkar kewajipan. Semayang tak wajib. Sebab apa? Sebab saya dengan Allah rapat dah. Murtad lalu dah. Jangan suka. Jangan suka ni. Suka ni. Dia mengaku dia rapat dengan Tuhan. Saya tak wajib semayang. Batal Islam dia. Zakat tak wajib. Sebab apa? Saya kerja sendiri. Tak ada kena-mengena dengan orang lain. Kalau kata kok zakat padi. Saya tanam padi seorang diri. Orang sekeliling, orang susah, orang miskin ke, lalu saja tak tolong pun saya. Tidak ada kewajipan zakat pada saya. Tu. Engkar kewajipan. Maka terbatal. Puasa tak sesuai dah zaman sekarang. Orang masa ni kerja pakai rem, pakai tenaga. Zakat ni puasa tak sesuai dah. Dia engkar kewajipan. Batal Islam. Selagi dia terima kewajipan sembahyang, dia masih lagi orang Islam walaupun dia tidak bersembahyang. Dia terima kewajipan zakat, masih lagi orang Islam walaupun dia tidak mengeluarkan zakat. Maka dia orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada ihsan dipanggil. Itu bab Islam. Kemudian bab iman pula, percaya hati. Terima hati akan segala perkara yang datang, segala perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa beza Islam dengan iman? Bezanya Islam terima zahir, iman terima hati. Itu saja beza. Terima akan apa? Akan perkara sama. Orang yang beriman kena percaya akan perkara gaib yang diceritakan oleh Nabi berkaitan dengan Allah. Orang yang beriman kena percaya hati akan Allah. Rasul cerita bab malaikah. Orang beriman wajib percaya akan malaikah, wajib percaya akan kitab, wajib percaya akan rasul, wajib percaya akan hari akhirat. Dan orang beriman juga wajib kena terima di hati akan hukum ibadah, akan hukum muamalah, akan hukum munakahat, akan hukum jannah. Hati kena terima. Hukum Al-Quran, hukum hudud. Faqata'u, potong oleh kamu. Itu perintah Allah. Potong oleh kamu akan tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Quran perintah. Sebab Quran perintah, wa aqimus solah, dan diri oleh kamu akan sembahyang. Kita orang beriman terima kewajipan sembahyang. Faqata'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan kedua tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Kita hati kena terima yang orang beriman. Al-Quran menyatakan bahawa kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kita sebagai orang beriman, kita terima kewajipan puasa. Al-Quran yang sama, kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan ke atas kamu qisas. Balah yang seumpama. Bunuh balah. Cedera balah. Jadi kita kena terima sebagai orang yang beriman. Terima zahir sebagai orang Islam. Percaya, terima hati sebagai orang yang beriman. Hati terima sebagaimana kita terima kewajipan sembahyang tadi. Sebagaimana kita terima kewajipan puasa. Sembahyang sampai kelima kali. Kita terima dan kita laksanakan. Sembahyang pula rakaat ada 2, ada 3, ada 4. Kita tak pernah pun. Kenapa Allah mewajibkan sembahyang ada 2 rakaat, ada 3 rakaat, ada 4 rakaat? Ke kerana subuh ni mengantuk 2 rakaat? Begitulah. Tak ada. Kita tak bersoal. Isyak pun mengantuk juga, kenapa 4 rakaat? Contoh. Tak ada. Kita tak pernah bersoal. Mana kita terima zahir, kita terima hati dan kita bersembahyang. Nak cerita kita orang Islam yang beriman dengan hukum sembahyang. Hukum puasa pun sama. Padahal puasa ni
makanan kita bukan ambil hak orang. No, makanan depan mata kita, tiba-tiba tak makan, minum sikit pun tak boleh. Daripada pagi sampai ke petang, kalau bagi orang-orang yang kurang bertenaga, belah petang tu panggil apa? Runyuk. Pada runyuk. Lapar runyuk. Lapar runyuk. Padahal makanan ada dapur. Tapi kita sebagai orang Islam yang ada di kalimah syahadah, kita terima zahir. Kita sebagai orang beriman, itu perintah Al-Quran, kita terima hati dan kita tak persoalkan dan kita laksanakan hak perintah berpuasa. Samalah juga dengan hak perintah hudud, perintah kisah, sama saja. Kita orang Islam yang beriman, sama saja kedudukan. Zahir kita terima, hati kita terima sepenuhnya. Sebagaimana hati kita terima, wa aqimus salah, diri oleh kemakan kita terima, hati kita sebagai beriman. Al-Quran, faqta'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan tangan pencuri lelaki dan perempuan, kita terima. Oh, sedap nak potong tangan orang. Kita tak tahu sedap tak sedap. Cuma kita perintah Al-Quran. Kita perintah Al-Quran. Kita beriman dengan Allah. Al-Quran kalamullah. Kita beriman dengan kitab. Termasuk kitab Al-Quranul Karim. Kita beriman dengan Rasul. Hukum tu Rasul yang bawa. Jadi kita sebagai orang beriman, kita terima hati. Terima bulat-bulat di hati. Terima sepenuhnya di hati. Bukan kata, dah nak sangat ke kat tangan. Dia bukan masalah nak ke tambuh. Kita tak ada pilihan. Kita hanya Allah jua Tuhan kita. Kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman dengan Rasul. Kita beriman dengan Al-Quran. Kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita? Kamu nak sangat ke? Nak tak nak? Kita orang beriman kena terima hati akan segala hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati terima, lepas tu laksana tu bila? Laksana tu pergi pada ihsan. Laksana tu bila? Itu pergi pada ihsan. Laksana itulah yang kita wajib memperjuangkan. Sekarang ni kita nak bicara bab Islam, bab iman terlebih dahulu. Pelaksanaan pergi pada ihsan. Pelaksanaan ni lah kita sebagai orang Islam wajib memperjuangkan. Kita memperjuangkan terlaksana ataupun tidak, kemudian itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahagian ihsan. Sekarang nak bicara bahagian Islam, bahagian iman terlebih dahulu. Macam sebut kata masa itulah, masa begitulah. Jadi ihsan ni minggu ni tak masuk lagi lah. Masih lagi bicara Islam dan iman. Ada sebahagiannya mengulangkan balik hak selok minggu lepas. Ada yang penambahan sedikit lah berkaitan dengan Islam dan iman. Jadi sekarang ni bab iman. Bab ihsan pelaksanaan kita akan bicara nanti. Sebab bab semayang, bab puasa, bab semayang, bab zakat, bab puasa, bab haji mudah. Sebab individu. Mudahlah kita nak laksana, mudah. Tidak ada kaitan dengan siapa. Semayang ke tak semayang, kita dengan Allah Ta'ala. Pergi pada bab muamalah, ni sudah berkait dengan masyarakat. Ni jadi lebih payah sedikit nak banding dengan bab ibadat kita individu. Pergi pada bab munakahat begitu juga. Itu sudah pergi pada nikah kahwin rumah tangga. Tu dia akan ni lebih sukar lah untuk kita memastikan bab munakahat kita, bab tanggungjawab kita, bab nafkah kita. Ni banyak perkara lah ni. Sebab sudah membabitkan orang lain. Bab ibadat, semayang, zakat, puasa, haji individu. Itu mudah. Sama juga bab janayat. Bab janayat, bab perundangan untuk masyarakat. Tu lagi payah, tak payah pun. Kita orang Islam yang beriman wajib memperjuangkan. Itu kewajipan kita memperjuangkan. Sebab menegakkan hukum agama Allah dalam negara, wajib ijma' ulama' sebagaimana wajibnya individu mendirikan sembahyang. Sebagaimana wajibnya individu berpuasa Ramadan, wajib ijma' ulama', sama juga wajib mendirikan hukum Al-Quranul Karim dan negara pun sama. Wajib ijma' ulama', tapi kewajipan kita adalah memperjuangkan. Itu pergi pada ihsan. Kita nak letak bahagian kita dulu, iman. Hati kita terima kewajipan sembahyang puasa, sama tak hati kita terima kewajipan hudud dan qisas.
Sebagai orang beriman, sama sahaja. Sembahyang, puasa, hukum Allah. Hudud, qisas, hukum Allah. Kita orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, sama sahaja penerimaan hati kita. Kalau ada sedikit-sedikit lah. Ada sedikit-sedikit yang... ada sedikit-sedikit yang apa ni? Bukan tak percaya. Bukan tak percaya. Cuma ada sedikit-sedikit. Waktu kita kena jaga hati kita. Ini bab iman ni. Bab Islam mudah. Mulut kita jangan berbicara berlebih kurang bab hukum agama Allah. Mulut kita jaga. Sebab boleh terbatal Islam kerana celupanya lidah. Di mulut kita jaga. Tapi ni iman dalam. Mulut kita boleh jaga sebab kita takut kepada orang. Nanti orang akan bidah balik kita. Nanti orang akan marah kita. Lidah kita jaga. Iman kita dengan Allah. Jadi kalau di hati tu adalah sedikit-sedikit. Bukan tidak percaya pada hukum Allah. Tapi ada kelemahan iman kita. Ada kelemahan iman kita sedikit itu. Kita kena usahakan. Jaga hati kita. Kenapa jadi hati ni tak boleh terima hukum hudud semangat hati terima hukum semayang. Perintah Al-Quran yang sama. Kenapa hati kita tak boleh terima hukum kisah sebagaimana kita terima hukum puasa. Walau ayat yang lebih kurang sama je. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu qisas. Ayat yang sama sahaja, lebih kurang sahaja. Jadi hati kena terima hukum hudud, hukum qisas sebagaimana hati terima hukum semayang, hukum puasa. Jadi kenapa kita nak bicara sangat bab hudud qisas? Bukan nak bicara sangat, itu hukum agama Allah. Itu hukum Al-Quran. Kita nak bicara, kita sebagai orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Sebab iman ni penentuan. Di hari akhirah kita, penentuannya adalah iman. Barzah kita, perhitungan adalah iman. Akhirah, perhitungannya adalah iman. Kalau di sini kita tidak ada iman, hati kita tak percaya, maka tidak ada bahagian kita di hari akhirah. Ni kena... Tapi imam tu lah, ada imam yang kuat, ada imam yang lemah, begitulah. Jadi cuma kalau adalah sedikit-sedikit di hati tu, ada sedikit, bukan tak percaya, tapi ada keraguan. Jaga-jaga. Keraguan tu dia akan lama-lama akan datang keraguan tu. Keraguan kepada hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sikit keraguan, tu kena jaga. Jadi orang yang beriman, yang rukun asasnya adalah beriman dengan Allah dan Rasul, hati akan terima akan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam terima zahir akan sekalian perkara agama. Asas rukun Islam adalah 2 kalimah syahadah. Iman, percaya hati akan sekalian perkara agama. Asasnya adalah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan Rasul. Kemudian bahagian ihsannya adalah laksanakan segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah zahir dan batin. Jadi insya-Allah lah untuk selok akan datang akan menyambung lagi lah pembicaraan berkaitan dengan takrifan Islam, iman dan ihsan sebagaimana disebut berulang kali. Sidang pendengar kalaulah ada kekurangan pemahaman, boleh tengok kembali dalam video ada dalam Mani FM FB dia. Boleh tengok kembali berulang-ulang, insya-Allah. Kita doa kepada Allah Taala permudahkan kita kepada memahami akan agama Allah Subhanahu wa taala, Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Wan Junaidi, Wan Jaafar. Kita masih ada seminit lebih sikit lagi Ustaz. Ustaz rasa berkesempatan kalau nak jawab ada satu soalan daripada pendengar kita ni. Kalau Ustaz rasa macam boleh jawab secara ringkas, kita minta Ustaz jawab. Ustaz boleh baca tak? Apa hukum orang Islam yang mengurut non-Muslim yang masuk Islam dengan macam-macam ugutan? Seperti bila masuk Islam kena solat, kena puasa. Dia nak menakutkan? Tak ada nak menakutkan. Cuma cerita. Dalam Islam ni ada perintah-perintah.
Bila masuk Islam kau, tak boleh berjudi, tak boleh minum arak, bukan ugu. Bukan kitanya berkewajipan dakwah mereka pada agama. Dan bila mereka nak masuk Islam sahaja, wajib serta merta kita ajar mereka mengucap, bukan tunggu tu imam. Okey. Saya nak mengucap ni, nanti lu tunggu tu imam. Tidak. Kita wajib ajar serta merta dua kalimah syahadah. Barulah lepas tu kita cari tu imam untuk rasmi. Untuk rasmi. Sah dah dengan kita tu. Tapi nak rasmi, cari tu imam. Bukan tangguh, jangan tangguh. Kita wajib kena ajar serta merta mengucap dua kalimah syahadah. Jadi baik, terima kasih kepada Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Jadi kita teruskan suruh Ustaz baca doa sebagai penutup sebab kita dah berada di penghujung segmen talaki pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.